feel your love. I just wanna feel your love. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam Fin 242. So hari ni kita nak tengok tutorial untuk long term financing. So hopefully semua dah tengok video berkenaan dengan chapter long term financing. So dalam chapter ni kita fokus ada tiga source of financing, three main sources of financing, which is first common stock, second preferred stock, and then yang third one is bond, right? So dalam video saya sebelum ni memang saya dah jelaskan satu persatu lah apa itu preferred stock, apa itu common stock, and then apa itu bond. Alright, so hari ni kita nak buat tutorial sikit berkenaan dengan soalan daripada past year, which is kat sini kita pilih past year December 2018 question 4A. So boleh rujuk soalan masing-masing. Okay, so saya dah cut soalan, agak sengit sedikit, so tapi tak apalah, boleh baca Okay, so soalannya, Amirul Promet Corporation needs 5 million for the purpose of opening a new production factory in Pahang. So company ni, Promet Corporation ni, dia memerlukan duit sebanyak 5 juta ringgit lah untuk bina kilang yang baru dekat Pahang. Okay, and then dia ada 3 alternatif sumber kewangan. Dia nak pilih yang mana satu. Right, alternatif yang pertama adalah issue a 12-year 12% bond. So yang untuk alternatif yang pertama ni adalah untuk bond yang mana dijual dengan harga RM1,080. Flotation cost is 5% of the par value and current tax bracket of the firm is 30%. Okay, so flotation cost dia 5% of the par value. So par value normally untuk bond adalah RM1,000 lah. So kalau dia tak mention dalam soalan, maknanya kita assume RM1,000. Alright, so kita kira untuk alternative 1 dulu. Right, so alternative 1 ni is for bond. So rumus untuk bond kita dah bincang sebelum ni. Okay, so this is calculation for bond, which is cost of debt KD equal to coupon plus dengan price harga semasa P0 tolak dengan par value tolak dengan flotation cost, and then divided by N, and then divided again by price plus dengan par value minus FC flotation cost divided by 2. Alright, so kupon dia mention tadi 12%. So 12% daripada RM1,000, maknanya dia punya kupon adalah RM120. So ingat C itu masuk dalam bentuk ringgit bukan persen. So 120 tambah harga P0 dia, harga semasa dia adalah RM1,080, tolak dengan par value 1000, which is memang par value 1000 lah, dia tak mention tadi, so kita assume par value dia 1000. And then flotation cost dalam soalan tadi dia mention 5% daripada par value, so 5% daripada 1000 maknanya RM50 Okay, and then divided by N dia punya maturity, which is dia mention tadi 12 tahun. Alright, and then divided again by P0 1080 plus dengan par value 1000 minus 50 for flotation cost, and then divided by 2. Okay, so saranan saya kita kira yang ni dulu. 1080 tolak dengan yang ni 1000 tolak 50 maknanya 950 lah kan. So 1080 tolak 950 and then bahagi dengan 12, and then baru tambah dengan kupon 120. So kita akan dapat 130.833. Alright, and then next kita calculate yang bawah punya 1080 tambah tambah, jangan tertukar, tambah 950 bahagi 2, which is 1015. So 130.833 bahagi 1015, so kita dapat so which is jawapan dia 0.1289 sebenarnya. So kita times dengan 100 untuk convert into percent. Right, so it become 12.89%. Alright, okay, tapi untuk bond ni dia special, kita kena kira after tax punya KD. After tax punya KD, which is KD yang kita dapat tadi, which is 12.89 kali dengan 1 minus tax. So 1 tolak cukai. Cukai dia bagi jadi 30% kan. So 1 tolak 0.3, which is 0.7 lah. 12.89% kali dengan 0.7, so kita dapat 9.023%. Alright, so this one is for alternative 1. So kita dah dapat jawapan untuk alternative 1, 9.023%.
Okay, alternative 2 pula. Issue preferred share. This one, alternative 2 ni khas untuk preferred stock ataupun preferred share that pays 10% dividend. So ingat dividend untuk preferred stock dia sama, dia tak berubah So maknanya kalau dia cakap 10% dividend for this year, next year pun 10% jugalah. Dia sama Dia tak berubah dia punya dividend, 10% every year. So dia cakap ke sini, issue preferred share that pays 10% dividend on par value. So par value untuk preferred stock normally 100 lah. Kalau dia tak mention, maknanya kita assume dia 100. Okay, the current price of the share, firm share, which is preferred share tersebut adalah RM140 harga dia. And then flotation cost dia ataupun cost of issuing sama saja, is estimated at 8% of its current price. So 8% daripada 140 tu adalah dia punya FC. Okay, so maklumat dah cukup. Okay, now kita tengok calculation untuk KPS. Very simple. Untuk cost untuk preferred stock, which is dia punya rumus adalah dividend untuk preferred stock divided by P0 tolak FC. Okay, dividend untuk preferred stock. Tadi dia mention apa dalam soalan? 10% daripada par value. So 10% daripada 100, which is RM10 lah. 10% daripada 100 kan. So RM10 divided by P0. Dia dah mention tadi harga dia 140 tolak dengan flotation cost. Saya simplify sikit kat sini. Flotation cost tadi berapa dia mention? 8% daripada RM140. So pakai calculator. 8% daripada RM140. So kita dapat RM11.20 So 10 bahagi dengan 140 tolak RM11.20. So jawapan dia adalah 0.0776. So kita convert into percent kali dengan 100. So kita dapat 7.76%. Okay. Okay, so this one is for preferred stock. Very easy Okay, and then alternative 3. Alternative 3, the firm common stock. This one is for common stock lah. Jelas sekali dia cakap common stock is selling at RM65 per share. So harga dia RM65. Growth rate is at a constant rate of 6%. So G dia 6%, G. And then the firm has paid a dividend of RM4. So dia baru je bayar dividen sebanyak RM4. So RM4 tu adalah D0, current dividend. Current dividend RM4. And then flotation cost will be 5% of the selling price. Okay. So this one is for KCS. So rumus untuk KCS adalah D1. D1 ni dividend for next year divided by harga semasa dia P0 tolak dengan flotation cost plus dengan G. Plus dengan G. So maknanya you kena settle down this one first, D1 divided by P0 minus FC, and then barulah tambah G. Okay, so before we further calculate the KCS, first we need to calculate D1 first, because in the question they are given D0 only, so we need to calculate D1. Okay, to calculate D1, untuk calculate D1, rumusnya adalah D1 equal to D0 times dengan 1 plus G. So dividen tadi dia dah bagi tahu tadi RM4, dividen semasa RM4 kali dengan 1 tambah G. G tadi 6% kan, growth rate dia 6%, so 1 tambah 0.06. Okay, so RM4 kali dengan 1.06, jawapannya adalah RM4.24. So this is D1 So we take this one, D1, and then put it in this function lah for KCS. RM4.24 bahagi dengan P0, harga semasa dia bagi dalam soalan tadi RM65, tolak dengan FC. Lupa pula FC, dia cakap flotation cost will be 5% daripada selling price, 5% daripada RM65. So kita dapat RM3.25 5% daripada RM65. So RM3.25. Okay, betul tu. Okay, so calculate kat sini. Lupa pula kena ada kurungan tu. 65 tolak 3.25 tu kena ada kurungan. Okay, RM4.24 bahagi dengan calculation tu, and then tambah dengan 0.06. So jawapannya adalah 12.87%. Alright. So ingat untuk common stock you need to find D1 first in order to calculate KCS. Alright. Okay, kita patah balik kepada soalan.
Okay, so soalan pertama kita dah jawab. Okay, kita tak bincang pula pasal soalan tadi. Compute the after tax cost of bond, preferred share and common share. Kita dah kira KD, KPS dengan KCS. Kita dah kira. So dapatlah 14 markah. Alright, 14 markah kita dapat. Banyak ni. Okay, soalan yang kedua, based on your answer in one, soalan pertama tu, choose the best source of financing and provide the reason. Alright, so kita nak pilih yang mana satu ni di antara tiga. Okay, kita buat rumusan sedikit. Alternative 1, KD kita dapat 9.023, yang after tax punya KD kita ambil 9.023%. Nak ambil 2 titik perpulahan pun tak apa. Nak ambil lagi banyak titik perpulahan pun lagi bagus, tapi janganlah terlampau banyak. Okay, alternative 2 which is KPS kita dapat 7.76%, and then alternative 3 for common stock, cost of common stock, which is kita dapat 12.87%. So which one kita nak choose, kita nak pilih yang mana? Okay, so saya buat rumusan, the best alternative would be alternative 2 since it provide the lowest cost compared to the others. So kita sebenarnya apa yang kita calculate ni adalah cost, right? So bila sebut cost, of course kita nak pilih cost yang paling rendah. So kalau kita tengok ke sini, preferred stock adalah yang paling rendah. Logically the firm would like to have lower cost of capital, right? Which is 7.76 compared to others. Yang lain KD 9%, KCS 12% tinggi. So kita pilih cost yang paling rendah. Okay, so itu sahaja tutorial untuk soalan berkenaan dengan long term financing. Okay, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.